wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di tengah hari ini Allah pilih kita, Allah izinkan kita untuk berada di taman-taman syurga. Alhamdulillah. Semoga Allah menjauhi kita daripada bencana ataupun perkara-perkara yang tak diingini, ya. Alhamdulillah muslimat semua. Allah beri kita tubuh badan yang sihat, nikmat berada di dalam agama Islam, ya. Alhamdulillah. Allah juga beri ruang dan peluang untuk kita sekali lagi berada di taman-taman syurga, ya. Alhamdulillah. Muslimat semua apa khabar, ya? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Muslimat semua, dengan hujannya hari ni dah dengan semalam punya cerita COVID-nya, lesu rasa kita kan, takut sangat dah. Itulah ada satu esok ceramah saya dibatalkan, dia kata sebab kawasan rumah dia tu ramai orang Sabah yang balik mengundi, dia kata. Jadi dia orang berhati-hati. Tak apalah, tak kisah, saya kata maklum saja kan, itu aja, tak ada hal, Tapi saya kata tadi dengan hujan kita rasa sejuk, lepas tu dengan perasaan yang agak campur terkejut, betul tak? Tak apalah muslimat semua, kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Usaha apapun insya-Allah yang tu kita buat. Tu saya kata yang sekarang ni SOP ada di masjid dan surau aja. Tak? Pasar raya mana ada SOP? Tak. Saya minta maaf, masjid surau masya-Allah, betul tak? Semayang berjamaah memang SOP. Betul tak? Tak berani orang tak ikut SOP bagi masjid, kelas majlis ilmu pun puan-puan. Saya rasa setakat yang saya tahulah, maknanya memang surau masjid yang memang masih lagi mematuhi SOP. Dalam kapal terbang puan-puan, 3 orang. Duduk 2 jam lebih kalau daripada Sabah kan. 3 orang. Kalau kawasan 3 cushion 3 lah. Kalau hak 2 muslimat semua. Tak ada SOP puan-puan. Tak ada. Memang tak ada. Tak ada. Yes, itu saya kata tu memang surau masjid yang ada SOP. Bukan nak puji, tapi itulah realiti lah. Majlis-majlis ilmu setakat ini yang saya pergi, saya rasa memang semua SOP. Duk jauh-jauh, tak apalah sebab tak ramai, elok juga. Tapi itulah, ya, kita doakanlah pada Allah SWT. Itu saja, ya. Apa lagi yang kita mampu nak merungut pun, betul tak? Tapi insya-Allah kita cuba berusaha dalam arti kata yang sepatutnya kita buat. Itu muslimat semua, ya. Apapun, terima kasih muslimat semua atas kehadiran. Dan insya-Allah kita tengok hari ini, tengah hari ini, itu akibat daripada kezaliman, ya. Okey. Allah berfirman dalam hadis kursi, awahallahu ta'ala ila Daud an kul lil zalamati la yaskuruni fa inni azkuru man yazkuruni wa inna dhikri iyyahum an al-anahu. Yakni hadis ini diriwayatkan dalam kitab sejarah dan dalam riwayat daripada Hakim dalam kitab sejarahnya, dan Dailami dan Abu Asakir, dan yang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Awahallahu ta'ala ila Daud an kul lil zalamati la yazkuruni fa inni azkuru man yazkuruni wa in dhikri iyyahum an al-anahu.
Iaitu Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, katakanlah kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, janganlah kamu mengingati aku kecuali setelah bertaubat ataupun dalam usaha untuk bertaubat. Kerana aku selalu mengingati orang yang mengingati aku, tetapi ingatanku terhadap orang yang zalim berupa laknat kepada mereka. Allah marah, maksudnya bukan marah ingat kat dia, betul tak? Tapi marah kita ni melakukan kezaliman. Jadi kalau kita melakukan kezaliman, seolah-olah Allah kata jangan, tak payah sebut. Katakan pada orang yang melakukan kezaliman, janganlah kamu mengingati aku kecuali setelah bertaubat atau dalam usaha untuk bertaubat. Kerana Allah kata aku, kerana aku selalu mengingati orang yang mengingati aku, tetapi ingatanku terhadap orang yang melakukan kezaliman berupa laknat kepada mereka. Allah ingat juga, tetapi dalam bentuk berupa laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan muslimat semua, maknanya bukanlah Allah larang kita ni ingat dia, betul tak? Sebab kita tak ingat dia pun Allah ingat kita. Sebab itu dalam satu ayat lain Allah kata, kamu ingat aku ingat kamu. Kamu tak ingat aku ingat kamu juga. Tapi dalam hadis ini maknanya Allah tak nak kita melakukan kezaliman. Jadi bila kita kezaliman, Allah ingat kita dalam bentuk laknat. Tapi Allah ingat kita bila kita sebut orang yang tidak zalim, sebut nama Allah, Allah akan ingat kita di mana-mana, muslimat semua. Dan dalam hadis yang lain Allah kata dia ingat kita di syurga Illiyin bersama dengan para malaikat. Sukanya Allah ni kalau kita ingat dia sepanjang masa, kan muslimat semua. Ingat dia macam mana? Dalam hati dan di bibir, itu tanda kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asal makna kezaliman ialah aniaya dan melampaui batas yang telah ditentukan. Erti zalim menurut bahasa ialah, menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama, meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya, sama ada mengurangi, menambah atau mengubah waktu, tempat atau kedudukannya. Bagi zalim, maksudnya kita ni buat sesuatu ataupun meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya, sama ada mengurangi, menambah. Kalau kalau orang bercakap, mengurang, hak orang cakap lain, dia cakap lain dah, ataupun menambah, ataupun dari segi timbangan. Zalim juga, muslimat semua. Batu orang yang berniaga, cuba pastikan perkara-perkara macam ni, sebab ini disebut di dalam hadis Nabi dan juga ayat-ayat Al-Quran, orang yang mengurangi timbangan. Sebab orang berniaga ni muslimat, memanglah Nabi kata 9/10 daripada rezeki kita adalah daripada perniagaan. Tapi hati-hati dalam perniagaan, sebab orang berniaga kadang-kadang bohong pun banyak, banyak. Hak tak manis kata manis juga, itu dah. Timbang tak cukup, sebab tu kita seronok bila kita pergi Mekah, timbangan mereka sangat lebih, masya-Allah. Bab timbang je, lain tu tak tahu, tapi bab timbangan sangat bagus dia orang, lebih tak apa. Kita ni selagi duduk lebih, ambil buang sebiji, lepas tu tak cukup pula, letak balik, kurang lebih pula dah. Allah bagi je lah, kadang-kadang kita kata, betul tak Mek? Kadang-kadang rasa bagi je lah, lebih pun sikit sangat, kan? Dah kalau macam buah limau buat keluar sebiji tak cukup, tambah sebiji lebih. Ambil hak kecil tak cukup lagi, ambil hak besar lebih pula. Tak ada halnya. Kalaulah dia bagi hak tu pun tak kisah, betul tak muslimat semua? Sama orang timbang pisang juga tak? Takkan nak kerak kalau lebih, betul tak? Buang sebiji tak cukup, bubur sebiji lebih. Nak ambil pisau potong sekerat, kan? Tak ada orang buat lagu tu dah. Jadi nampaknya bagi orang kita di Malaysia ni khususnya, Islam lah, Cina tak secerita, orang bukan Islam tak secerita, Islam pun macam tu lah. Nak duduk betul-betul lebihlah sikit kita kata dah. Tapi itulah, memang disebut oleh hadis Rasulullah SAW berkaitan orang yang menimbang. Jadi sebab itu dalam bisnes biasanya tak lari daripada penipuan. Minta maaf muslimat semua, kalau muslimat berniaga pun berhati-hati, betul tak? Dalam bercakap, dalam timbangan,
Dan dalam hal-hal yang lain, dalam berjanji, janji barang siap, okey hari ni hantar, betul tak? Padahal pergi tunggu tak ada juga, betul kan? Tukang jahit macam tu juga, kita pergi tunggu tak siap sampai ke malam, tak siap juga, betul tak? Dalam berjanji. Sedangkan Nabi berlarang kita 3 tanda orang yang munafik, kan? Bila bercakap dusta, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah tak tunaikan. Jadi kadang-kadang ada pada kita benda-benda macam tu, muslimat semua. Tak apa, kita cuba kita menjauhi sikit demi sikit dalam kehidupan kita. Payah setengah tu dah menjadi satu perkara yang dah biasa muslimat semua, kan? Dan saya dah baca dalam satu hadis di belakang ni rasanya Allah kata, jangan kamu masuk masjid melainkan kamu dalam keadaan yang suci. Suci dari segi hati. Maknanya nak masuk masjid, hati kena bersih. Tak boleh ada rasa benci kat orang, tak boleh ada rasa sombong, tak boleh ada rasa riak. Bersihkan hati nak masuk masjid, rumah Allah. Bersihkan tangan kamu. Kalau ada barang-barang orang yang kita terambil ke dan sebagainya, bersihkan. Muslimat semua. Yang ketiga, bersihkan kemaluan kamu. Kalau kita pernah buat perkara yang tidak baik, sorry kalau saya sebut kita tu, bukan saya nak maksudkan puan-puan, betul tak? Maksudnya Allah mengingatkan kita, kalaulah semua ni kita lalui dalam keadaan yang baik, masuk hati kita bersih, tangan kita bersih, paras kita bersih, maka ketika itu Allah jaga kita. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, dan maka kita boleh menjadi kekasih Allah. Jadi maknanya yang tu kena buang dulu. Kadang-kadang masuk masjid bergaduh pun ada, betul tak? Ngumpat orang pun ada, betul tak? Bukan kata dalam masjid duduk semayang pun ngumpat orang, betul tak? Bising orang sebelah tu baca apa sampai diganggu orang. Kalau dekat-dekat aku buat macam ni, betul tak? Kan? Alhamdulillah sekarang ni semayang ada SOP dah. Tak bunyi dah dia baca kuat pun. Kan? Dia nak ceritanya dalam semayang tu hati kita berkata-kata. Dalam sembahyang kita boleh marah orang. Kan? Yang tak ingat rakaat tu. Itu kita tak ingat rakaat tu. Jadi bersih hati. Bersih tangan. Tangan kena bersih nak masuk rumah Allah. Maknanya hak orang hantar bagi balik. Kita ni Mek pun dah pencen, saya pun dah jadi YB, kawan kita pun dah jadi YB, hak belakang pun YB. Jadi YB belaka dah. Bukan semualah, tapi yang saya tunjuk tu semua YB lah. Kan? Masa bekerja dulu ada tak kita ambil barang pejabat, kan? Yes. Ambil benda-benda kecil pun ambil, betul tak? Simak semua. Pen, pensel, peluru, apa tu peluru pula dah. Stapler, kan? Kertas, betul tak muslimat semua? Ya? Photostat doa, photostat apa? Resipi. Betul tak ni adik-adik yang masa bekerja? Jangan buatlah. Jangan buatlah, kan? Sebabnya kalau kita dengar ceramah, maknanya Ustaz Dasuki kata ada seorang lelaki di zaman Nabi Allah Musa diazab oleh Allah SWT selama 70 tahun dalam kubur. Sebab dia ambil kayu, yang ranting kayu tu buat sugi. Buat sugi muslimat. Makna kesalahannya sangat kecil kita rasa. Tapi 70 tahun diazab di dalam kubur. Kita ni terang-terang ambil pensel, ambil kertas, betul tak? Bawa balik kanak. Tak boleh nanti mak bawa balik esok. Kat pejabat dah. 1 ring sekali bawa balik, betul tak? Bukan kita lah, orang lain. Kan? Tapi nak ceritanya, adik-adik yang masih bekerja lagi, kita main game. Itulah. Sekarang ni orang main game tu tak ada game. Saya ada. Masa tu? Main game. Kan? Ini semua Allahu Akbar. Berapa lama kita nak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Betul tak muslimat? Itu baru dalam kubur muslimat. Belum lagi di hari kiamat di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diadili satu persatu. Ya Allah. Rasa terduduk bila teringat benda-benda macam tu, betul tak muslimat? Lagi minta maaf dengan siapa dah? Lagi hantar bayar balik 1 ring kertas yang kita pernah curi selawat balik tu.
Sebab dia bukan pemilik pun. Ketua jabatan. Minta dia pun boleh kau menghalalkan kita, bukan hak dia pun. Dia bertanggungjawabkan. Tak ada cara lain. Betul tu. Itu salah satulah. Salah satu lagi, kita buat baik, buat kebajikan, kita bayar balik nanti. Tapi banyak mana kebajikan kita kalau semua nak bayar hutang? Betul tak muslimat semua? Banyak mana? Tapi itu adalah diskusi Allah kata, kalau esok-esok kamu akan dihisap satu semua sekali, kalau lebih satu, kamu boleh masuk syurga. Maknanya payah nak masuk syurga Allah ni. Maksudnya bukan payah, mudah nak masuk syurga Allah, minta maaf, mudah masuk syurga. Tapi nak dapat lebih satu pun susah. Dah kalau buat baik semua nak balas bayar, kau orang bayar. Betul tak? Last sekali dosa orang lain dia letak di atas kepala kita. Menanggung kita ya. Allahu Akbar. Jadi Allah kata, bersihkan tangan kamu sebelum kamu masuk rumah Allah. Bersihkan. Kita orang bekerja ni banyak sangat. Dia saya rasalah muslimat semua. Wallahu alam lah. Tapi kalau kata Junati kata kita minta maaf dengan apa, dia tak apa, dia baru pencen. Kita pencen nama mana dah kan? Hak yang pencen lama dah ni dah. Tak tahu bah mana dah nak pergi minta maaf kan? Bah tu pun pencen dah juga. Bukan hak dia dah, betul tak muslimat semua? Berhati-hatilah adik-adik yang masih bekerja kan, benda-benda macam ni. Kita rasa mudah ya. Tak apa, suruh photostat doa. Kan pakai kertas pejabat lagi dah, pakai mesin photostat lagi, pakai masa lagi. Sebab dia kata di sini termasuk menambah, mengurangi, termasuk juga waktu. Tu muslimat semua. Waliyazubillah. Allahu akbar. Yep. Itulah yang kawan kita Junati kata tadi. Minta maaf dengan bos dulu. Okey, minta halal. Okey lah, bos halal. Tapi baru satu part baru tak sampai lagi yang sebenar saya rasa. Wallahu a'lam. Cuma saya kata tadilah, kita kena buat baik banyak sangat. Bakal menebus dosa-dosa kita. Sebab esok-esok dia akan minta. Betul tak? Siapa akan minta tak tahu. Pemilik tu tak tahu siapa sebenarnya kan? Maknanya nak kena bayar kita. Dengan apa? Dengan kebaikan yang kita buat. Dengan pahala kita. Tapi kalau dah habis semua sekali, tak bayar dengan apa lagi dah. Mana dosa orang tu yang kena atas kepala kita. Waliyazubillah muslimat semua. Syukurlah kita masih hidup. Ada lagi yang boleh kita buat kan. Tapi bukan sikit lah bagi orang yang bekerja. Dosa-dosa kecil macam tu. Kita kata kecil. Kalau ranting kayu pun 70 tahun diazab di dalam kubur, tak lagi ya muslimat semua. Saya lepas bersara tengok-tengok lah, stapler cop jakin. Kan dia tulis, dia lah bukan cop lah, tulis dengan pen kan, tapi dia letak plastik kan. Jakin. Allah kata terbawa balik. Boleh lah hantar, betul tak? Hak yang lepas-lepas dah nak hantar ke apa? Kan? Jadi itu saya nak kata, nasihatkan pada adik-adik lah yang masih bekerja. Sucikan tangan kita dengan benda-benda macam tu. Belum cerita kita ambil barang orang, hutang barang orang tak bayar. Betul tak? Contoh muslimat semua ya. Jadi tukang jahit kain, perca-perca kain apa semua tu. Ya. Saya minta halal. Tak apa, betul tak? Yang tak minta halal tu, hak lepas-lepas dah tu, kita kata tak apa, itu memang kita punya dah lah, tak apalah, tak ada masalah apa, benda macam tu kecil aja. Kecil itulah, betul tak? Hak besar mungkin kita beri perhatian, hak kecil kita tak beri perhatian. Bila dengar Ustaz Dasuki ceramah macam tu, kecut hati. Tak boleh nak tidur juga dah. Kalau ranting kayu tu pun dah, Allahu Akbar. Mek tak tahulah sebab dia kerja dengan boh, betul tak? Kita ni kita boh jauh-jauh tu tak tahulah. Hak curi pergi semayangnya, curi pergi apa tu jalan apa tu Mek? Pergi Sorgo. Adik-adik jangan buatlah ambil masa kita sudah. Sebab dia kata di sini zalim kitanya, kita mengambil masa. Ambil masa. Bukan masa kita pun, hak masa kita pun kadang-kadang kita abaikan, betul tak? Itu pun dosa dah. Itu pun dah zalim dah kita. Masa kita abaikan, kita habiskan begitu tanpa melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Itu juga dikatakan kezaliman. Dia kata sama ada mengurangi, menambah, mengubah waktu, tempat atau kedudukannya. Zalim. Iaitu dia kata yang berupa
perkataan kezaliman diertikan juga sebagai penyimpangan dari ketentuan baik besar ataupun kecil. Baik besar ataupun kecil. Besar betul lah zalim kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak-banyaklah buat pengakuan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi satu lagi. Hak yang doa kalau kita tak diampunkan oleh Allah, maka Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mengaku kita banyak melakukan kezaliman terhadap diri kita. Diri kita sendiri. Kita menzalimi diri kita. Hak zalim orang tu satu bab. Diminum lama. Ya betul. Kalau bulan puasa start daripada 1 Ramadan, berjalan ramai orang nak pergi ke surga dah. Kita nampak tu hak dekat-dekat tu, maknanya hak mari daripada JKR. Sebab dia boleh jalan kaki je, tak perlu tunggu teksi kan lambat. Betul tak? Kat sini bukan ada bah pun. Betul tak? Orang Dewan Bandar Raya tak? Mek tak buat alhamdulillah kan. Ini semua dosa, betul tak? Ini dosa muslimat semua ya. Dosa. Saya pun banyak juga melakukan perkara-perkara yang macam tu ya muslimat. Kalaulah benda macam tu kita buat banyak yang melibatkan dosa yang disebut sebagai satu kezaliman, Allahu Akbar. Macam mana kita nak hidup bahagia, betul tak? Sebab orang yang zalim ni Allah ingat dia dalam bentuk laknat. Maknanya bila Allah ingat kita tu dalam bentuk dia laknat kita. Waliyazubillah, ya Allah. Sebab laknat ni biasanya berkaitan dengan dosa-dosa besar. Sebab tu kita tak boleh maki orang, sumpah orang dengan perkataan laknat engkau. Betul tak? Tak boleh. Nabi marah sangat orang yang menyebut perkataan laknat. Sebab laknat ni dia biasanya melibatkan dosa-dosa besar. Okey. Sebagian hukama membahagi kezaliman ini kepada 3. Pertama, kezaliman manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang terbesar dari jenis ini ialah kufur, yang ini mengingkari Allah, syirik, menyekutukan Allah, dan nifak, mengaku beriman dengan lidahnya akan tetapi batinnya menolak. Itu di antara yang dikatakan zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman tapi sebenarnya di hatinya tidak ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim, dalam surah Luqman ayat 13. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Allahu Akbar. Kita pun kadang-kadang hampir jatuh juga kepada syirik, betul tak? Terutama sekali syirik khafi. Yes, ya. Waliyazubillah. Kita dengar bila ustaz-ustaz ceramah tu, kita takut, betul tak? Sebab dulu-dulu biasa, betul kan? Bila orang tanya sihat sekarang, alhamdulillah, okeylah. Beli berubat kat mana? Oh, sebab saya makan ubat tu, bagusnya. Takut kan? Itu syirik kan? Dengan izin Allah. Kita sebut dengan izin Allah. Baru belajar tu baru sebut dengan izin Allah. Masa dulu dok dek dah. Minta maaf saja bek, cakap ke dah. Apa faham ke dok dek tu ke apa? Dok dek ke? Dok lah maknanya tak buat tak langsung lah kan. Dok dek tu makna tak buat langsung dah jawab dia dah. Nak ceritanya muslimat semua dulu benda-benda macam tu kita rasa macam bukan sebagai satu kesalahan. Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah muslimat semua dah. Jadi perkataan tu, apa yang ada di hati kita tu janganlah ada. Sebab Allah kata sesungguhnya syirik itu adalah merupakan satu kezaliman yang sangat besar. Walaupun syirik tu syirik khafi. Walaupun kecil tu kecil, tapi kecil-kecil lama-lama jadi besar. Itulah muslimat semua. Mudah-mudahanlah. Syukurlah muslimat semua, adik-adik kita muda-muda lagi mendampingi diri untuk berada di taman-taman syurga. Banyak walaupun tidak banyak orang kata apa, tapi kita dah cuba buang benda-benda yang macam ni. Kalau tidak kita tak belajar, mana kita tahu muslimat semua benda-benda macam ni, betul tak? Dulu kalau nak puasa kunci jam tak? Nasib baik jam tu berbunyi tak? Kalau tidak tak bersahur aku tak.
dah terlepas cakap kan. Simple saja. Law ni, maksudnya law ni tu maksud saya ialah setelah kita belajar kan, bunyi kalau kata kita bangun sahur pun alhamdulillah Allah izin aku jaga sahur tadi, jam bunyi dah tutup lagi kan. Jadi tidak kata kita buat sesuatu tu bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah muslimat semua. Dan dalam surah Az-Zumar ayat 32, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Apabila berlaku yang demikian, maka nyatalah bahawa tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Tak jauhlah mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman manusia dengan sesamanya, iaitu berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain rugi kerana perbuatannya, seperti melanggar janji. Betul muslimat semua kan? Kita berjanji, orang tu tunggu, kita tak datang kan? Kita rasa tak ada salah besar sangat, betul tak? Orang tu menunggu, rugi. Kalau dia dah masak muslimat semua, contoh, ataupun dia sepatutnya pergi tempat lain, tapi sebab kita janji dengan dia, kita tak datang muslimat semua, rugi dia. Kalau tahu macam tu, pergilah tempat lain, betul tak? Kita pun ada tempat, ada hal urusan lain juga, tapi janji, maksudnya janji tu bagi kita benda biasa. Sedangkan Nabi kata dah di antara tanda-tanda orang munafik, bila berjanji dusta. Sudahlah dusta, dan bila berjanji menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita pun rajin juga kan, minta maaf lah. Nak pergi insya-Allah, dah ada hati tak nak pergi pun, betul tak? Orang tanya kita, insya-Allah. Hati tak pergi sebab kita dah tahu apa benda kerja kita pada hari yang dijanjikan. InsyaAllah, kalau Allah izin, dah tahu tak pergi, betul tak? Hati-hatilah perkara-perkara macam ni ya? Sebab mungkin janji itu juga adalah suatu kezaliman. Kita anggap mungkin janji tak bukan satu kezaliman, betul tak? Biasa. Padahal kita tak tahu orang yang kita janji itu dia kerugian apa, masa rugi. Rugi dah terpaksa batalkan urusan dengan orang lain. Rugi kalau dia menyediakan makanan, betul tak? Alah, boleh ada makan, kita kata, oh dia kalau dia masak macam mana? Alah, makan je lah, sedap kita ni cakap. Kan? Ya muslimat semua ya. Jadi dia kata perkara yang menyebabkan orang lain rugi kerana perbuatan kita, seperti melanggar janji tadi ya muslimat. Kadang-kadang kita ingat melanggar janji, biasa je mek deh. Tak ada apa. Takkan zalim kot. Ada orang kata zalim dia tu melanggar janji. Janji nak pergi tapi tak datang. Ada tak kita sebut zalim? Tapi ulama kata ini juga disebut sebagai zalim ya. Mudah-mudahan muslimat semua ya. Itu tak kira lagi janji kita dengan Allah, betul tak? Janji kita dengan suami kita, janji kita dengan anak-anak kita dah, janji kita dengan mak bapak kita, janji kita dengan sahabat kita. Berapa kali janji dah dengan suami, okey bang, okey saya tak buat dah, okey dah. Dia tak okey juga kan. Tapi kita berjanji muslimat ya, menyebabkan orang rugi. Orang percaya dengan kita muslimat semua. Allahu akbar. Banyaknya dosa-dosa kita ya. Dosa saya lah muslimat semua. Okey. Termasuk juga takabur, membuat keburukan dan sebagainya. Yang kecil itu kita rasa melanggar janji tu pun kita rasa benda tu tak kecil kan, takabur tu benda besar ya. Ataupun melakukan kejahatan dan keburukan kepada manusia. Itu dah confirm lah bagi penampar kat dia, betul tak muslimat? Itu dah confirm dah. Tapi dalam arti kata kita langgar janji, kita takabur ataupun kita buat keburukan dan sebagainya. Kezaliman inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40 iaitu, dan jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Dalam pada itu, sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya.
Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim. Ya, maksudnya kalau orang buat jahat kat kita, tak payahlah balas dengan kejahatan, ya, tak payah. Ya. Tapi kita ni, dia buat jahat kat kita, balas je lah. Dah. Sebab takut kita balas tu jadi tidak setimpal dengan kejahatan dia. Ha. Takut kita balas, sedangkan kejahatan dia banyak ni, betul tak? Kita dah balas jadi lebih sikit, kita berdosa. Jadi Allah kata kalaulah boleh kita ni, ya, dalam pada itu sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni diberikan balasan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, muslimat semua kan? Tapi payah nak maafkan orang tak? Payah. Apatah lagi nak halal hutang. Betul muslimat semua. Banyaklah kelas-kelas saya kalau kita sebut hal-hal macam ni muslimat semua, ya. Bersedialah kita maafkan orang, insya-Allah orang akan maafkan kita. Betul tak muslimat semua? Saya buat contohnya, nak orang apa ni, kita buat jahat kat orang, apa kat orang buat jahat kat kita maafkan. Tu tak bagi angguk aja puan. Tapi kalau kata hutang kita halal, tak angguk apa. Maknanya payah. Setengah tu banyak ustazah takkan nak maafkan. Tak apa. Allah kata tak apa. Dia kata buat jahat, kita balas dengan kejahatan yang sama dengan tu. Betul tak? Okey lah. Tapi kalau kamu boleh maafkan, ini adalah lebih baik. Kerana jaminan Allah kepada kita, balasan sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Tapi nak maaf tu payah. Betul tak? Sangat payah muslimat semua. Tapi kalau kita boleh maafkan, cantik. Betul tak muslimat? Yes, mek baca ayat Quran, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkir janji. Tak apa. Kita buat baik, Allah balas baik lebih daripada itu pun kepada kita muslimat semua kan. Yalah, mungkin ustazah cakap tak apalah kalau hutang sampai puluh-puluh ribu takkan nak halal. Tak apa, kita tak halal tak apa muslimat semua. Tidak ada masalah. Ya, sebab yang jahat jika kamu nak membalas yang kejahatan, maka balaslah bersamaan dengannya. Sama jahat dia buat kita tu lagu mana? Sebab tu dalam Islam kan, kalau kita bunuh orang, bunuh balas, kisas kan? Potong tangan orang, potong tangan. Potong hidung orang, potong hidung orang tu. Potong telinga sebelah, potong telinga sebelah. Kan? Dalam Islam. Balas yang bersamaan dengan kejahatan yang dilakukan. Tetapi Allah kata, dalam pada itu sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dan buat baik lagi padanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkirkan janji. Macam mana perempuan? Boleh maafkan orang? Boleh? Boleh halal hutang mek? Mek anggap selalu je. Yalah. Padahal dia orang tipu kita. Ayat tu jugalah kadang-kadang jadi pegangan untuk beramal. Yes, betul-betul. Kan? Saya pegang gitu juga. Maknanya Mek kata ayat tu digunakan untuk kita buat amalan, beramal. Sebab Allah tidak pernah mungkir janji. Al-Khaff. Yes. Sikit pun kita buat, insya-Allah ada balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil jahat Allah balas, besar jahat Allah balas. Kecil baik Allah balas, besar dah semestinya lagi. Betul tak muslimat semua? Mudah-mudahan muslimat semua kita kutiplah sebanyak mungkin pahala muslimat semua. Sebab kita banyak juga buat dosa. Betul tak? Banyak dosa kita. Saya katakan tadilah bab kerja pun dah banyak dosa. Terus kita bab lain lagi, hak dah memang niat nak menipu tu cerita lain pula. Betul tak? Adakah saya menipu, Mek? Tak ada ke? Wallahualam. Tak pernah lagi, tak mari lah. Kalau jemput tu mari semua. Kalau tak boleh jawab lalu tak dapat muslimat semua kan. Seboleh-bolehnya gitulah. Yang terpaksa emergency tu cerita lain muslimat semua ya. Sama, tapi saya banyak juga dalam arti kata muslimat semua kenduri orang saya tak pergi. Orang panggil kenduri muslimat semua ya. Mek memang sangat rajin. Orang panggil dia pergi, tak kira panggilan wajib ke panggilan sunat. Dia ada panggilan wajib ya Muhammad. Tu kenduri kahwin. Tu wajib tu. Muslimat semua. Tapi kalau kata kenduri doa selamat, kesyukuran, itu tak apa.
Akikah, orang buat akikah ataupun orang buat apa kenduri kesyukuran ke cukur jambul ke contoh itu sunat. Tak hadir pun tidaklah seberat yang kita kenduri kahwin buat. Yes. Yang bagi satu kan dia bagi ramai-ramai. Itu tak apa. Kalau kita tengok dalam kitab Mata' al-Badrin muslimat semua, maknanya kalau yang panggil secara ramai-ramai macam tu tak apa, tak pergi. Tak wajib, sunat pergi. Tetapi kalau panggil seorang orang Kelantan panggil memadah ni. Okey? Kesian panggil gantar kad lagi. Betul tak muslimat semua? Dulu kayuh basikal gantar kad jemputan dah. Kita tak pergi. Mungkin janji dah. Mungkin. Zalim tak? Zalim perempuan. Tapi kita tak rasa apa. Orang mungkin janji ni tak masuk dalam kepala kita sebagai satu kezaliman. Tak masuk. Mudah-mudahanlah muslimat semua jadi kita nak pergi, kalau tak nak pergi cakap awal-awal, minta maaf saya tak dapat pergi, sorry sangat-sangat. Saya banyaknya ingat itulah, maknanya bukan terdosa tak banyak, bukan, tapi hak kenduri kahwin perempuan. Sebab kenduri kahwin Sabtu Ahad, kita Sabtu Ahad memang penuh kalau saya nak pergi memang tak ada kelas lah Sabtu Ahad. Dan apa muslimat semua, kalau dah kita menghala ke Banting, kalau orang kenduri sebelah rumah Mek, nak pergi ke mana, betul tak? Jadi memang agak tu je lah. Cuma kadang-kadang saya, kadang-kadang bukan semua sekali juga, kadang-kadang tu awal lagi bila nampak jemputan tu, saya dah bagi tahu dah, saya tak dapat hadir. Kan sekarang kan orang ada nombor telefon siap. Kalau dulu mana ada nombor telefon? Muslimat semua, Allahu Akbar. Sebab kita bila orang buat kenduri, dia dah masuk dah. Dia tak masuk nama kita, betul tak? Tapi dia tahu dah jemputan dia berapa ramai. Dia dah kira dah. Makannya berapa ramai, dogifnya berapa, tempatnya macam mana, betul tak? Dia dah kira dah. Masuk tak kita? Masuk perempuan. Satu kad jalan mana seorang akan datang. Ataupun kita akan datang 3 orang, betul tak muslimat semua? Tapi kalau kita tak datang, makanan banyak tak habis, betul tak muslimat? Kita rasa kecil perempuan. Saya minta maaf. Kita rasa kecil benda-benda macam ni. Tapi kalau bila disebut sebagai satu kezaliman, maka sudah tentulah satu dosa yang sangat besar. Mudah-mudahan muslimat semua insya-Allah. Kalau kita tak dapat pergi, kita cakap awal-awal, minta maaf tak dapat pergi. Please. Tak apa, lain kali. Kadang saya kata juga, anak berapa orang 8. Ini yang pertama ke? Tak apa, ada 7 lagi. Padahal ada kedok kita lagi tak tahu, betul. Pas yang kedua, lagu 7 ke, betul dah? Bila kata ni anak saya hak last dah ustazah. Okey. Pergilah insya-Allah. Pergilah. Last. Betul tak? Kalau kata yang pertama ada 7 lagi, berasa macam dia lagi, betul tak? Allahu Akbar. Kenduri kahwin wajib perempuan. Kenduri tak wajib, sunat muakkad, tapi pergi wajib. Tapi ada kadang-kadang tertentu tak wajib kita pergi. Contoh berlaku pergaulan, berlaku perkara ada benda-benda haram dalam majlis tu. Tu memang tak payah pergilah. Tapi kalau majlis jangan selamat, saya katakan tadi, sunat hukumnya. Tapi kalau panggil dalam grup, tak apa, tak pergi. Bukanlah kata sebagai wajib. Dia masuk dalam kategori sunat. Orang sekarang kan banyak panggil dalam grup, kalau betul tak? Hantar kad personal tu wajib. Hak tu memang. Dia dah sedia dah, betul tak Bang? Dia dah sedia dah ni. Kalau kata di hotel, dah satu tempat buat kita. Kita tak pergi, dia bayar berapa satu kepala? Ya, betul. RM70. Zalim perempuan. Ya Allah, kita tak tahu itu sebagai satu kezaliman muslimat semua minta maaf muslimat semua. Saya ulang banyak kali supaya terlekat di hati saya, kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang zalim muslimat semua pada benda yang sangat simple dalam hidup kita kan. Okey. Seterusnya, kezaliman terhadap diri sendiri iaitu berbuat maksiat dan durhaka. Buat maksiat, zalim pada diri kita sendiri. Itu yang kita kata apa dalam doa kita tu? Hak doa saya baca tadi, apa dia? Cuba baca. Doa tadi, Mek. Kalau kita tak, Allah tak ampun kita, maka kita menjadi orang yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita beritahu Allah, kita mengaku buat pengakuan, sesungguhnya aku menzalimi diriku.
Kalau kau tidak mengampunkan aku, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang rugi, sangat rugi. Harian dia. Boleh? Betul. Buat pengakuan terus terang dengan Allah, bukan apa ni ya. Jadi dia kata kezaliman diri termasuk buat maksiat, buat durhaka. Ya, seperti berzina, minum minuman keras, melanggar larangan Allah. Banyak tu kalau tidak sekarang, dulu-dulu, betul tak muslimat semua Okey. Seterusnya, atau menambah ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang berikut, surah Al-Fatir ayat 32. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Maknanya perintah Allah kita langgar, kan? Kadang-kadang selesa je buat salah. Sekarang tak lah, dulu-dulu. Betul tak puan-puan? Allahu Akbar. Syukurlah pada Allah. Allah panjangkan usia kita lagi, muslimat semua, kan? Bolehlah kita bertaubat. Boleh kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mampu minta ampun dengan Allah, muslimat semua. Betul tak? Tapi yang berkaitan dengan manusia, tak boleh. Mesti kena dengan manusia. Kalau dah tak ada dah, itulah cara yang kita sebut tadi. Kalau jumpa keluarga dia, ataupun buatlah baik niat untuk dia. Itu cuma saya katakan tadi, kalau semua untuk orang, mana kita kan? Tak nak jadi orang yang muflis di hari kiamat, sebagaimana Nabi kata. Jangan kamu takut kita menjadi orang muflis, iaitu bawa pahala banyak tapi dosa juga banyak. Muflis, yes. Mudah-mudahanlah muslimat semua ya, kita masih ada, kita masih hidup, kita masih berpeluang untuk buat baik ya muslimat semua. Orang yang mati semua nak hidup balik tak? Sebab nak balik buat apa? Nak buat baik, nak bersedekah kan muslimat semua. Kita hidup ni tak nak buat, rugi besar. Jadi mudah-mudahan. Jadi termasuk dia kata orang yang zalim, yang pada diri sendiri buat maksiat, langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Tuhan suruh tak buat, hak Tuhan larang kita buat. Itu ada kita buat, betul tak Mek? Ada Mek, saya pun sama Mek, sentiasa ada. Sebab itulah kita kena berjihad, betul tak? Berjihad memerangi hawa nafsu, beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah tak apa, kita tahu apa kita kata, pengampunan Allah sangat luas. Yes, tukar. Sebab nafsu ni sama-sama, tahu tak sama-sama? Sentiasa, tiap jam, setiap saat, setiap hari berjihad fisabilillah dalam bentuk memerangi hawa nafsu. Perang tu dia sekali-sekala je, bukan selalu. Dia ada masa damai, tenang, tak berperang. Tapi kalau kita berjihad dengan nafsu ni, kejap-kejap okey, kejap tak okey, betul tak? Kejap nak bangun, kejap tak bangun. Sejak nak baca Quran, lepas tu duk main-main lagi. Kejap nak berzikir. Ada benda yang menghalang kita, betul tak? Kita tak mampu nak lawan. Sebab tu Nabi kata berjihad melawan hawa nafsu itu adalah merupakan jihad yang paling besar sekali. Jihadul akbar, jihad yang paling besar. Kita ingat berperang tu jihad yang dah besar kita rasa, betul tak? Tapi bila Nabi kata jihad memerangi hawa nafsu itu adalah lebih besar, sebab kita terpaksa perang sentiasa berperang. Ni puan-puan duduk dalam kelas ni, perang tak ni? Perang dah, berperang ni dalam hati ni. Allah tahu kan apa yang ada dalam hati kita, berperang. Macam-macam rasa. Lepas ni nak gimana, lepas ni nak gimana, balik nanti nak gimana, esok nak gimana dah. Ada tak puan-puan gitu? Ada kan? Ada. Muslimat semua lah. Kejap pergi gitu lalu. Atur. Susun dah. Tak apalah hak baik, tak apa, betul tak? Tapi kadang-kadang bila hak baik tu ada pula tentangannya, tak jadi buat. Okey. Ketiga-tiga jenis kezaliman ini pada hakikatnya bertitik tolak daripada satu, yakni kezaliman terhadap diri sendiri. Tadi kita tiga, kepada Allah, yang kedua kepada manusia, yang ketiga kepada diri kita. Tapi dia kata apapun ketiga-tiga kezaliman ini pada hakikatnya datang daripada satu je, iaitu diri kita. Kita zalim pada Allah, kita zalim pada orang, kita zalim pada diri kita sendiri. Sama dia kata. Sedang orang lain hanya sebagai akibat dari perbuatan zalim orang itu. Sebab itu Allah berfirman dengan jelas dalam Al-Quran
Surah Al-Baqarah ayat 231. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Maknanya campur zalim dengan Allah, campur zalim dengan manusia, campur hak kita. Sebenarnya kita ni telah menganiaya diri kita sendiri. Okey, seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Dan tidaklah mereka menganiaya kami sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri. Bunyi ayat tu. Surah Al-Baqarah. Apa bunyi dah? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Hebat Mek, dia hafal ayat Quran. Masya-Allah. Sikit-sikit. Okeylah, betul tak muslimat semua? Kadang-kadang kita tak hafal, tapi bila orang baca kita tahu salah tak salah deh. Masya Allah, tu hebatlah. Itu orang-orang yang memang selalu baca Quran. Tak hafal, tapi kalau orang baca salah kita boleh tegur deh. Alhamdulillah, betul tak muslimat semua? Okey. Allah SWT telah mewahyu kepada Nabi dan Rasulnya Nabi Daud alaihissalam agar melarang orang yang sedang melakukan kezaliman menamakan perbuatannya itu dengan nama Allah atau menyebut-nyebut salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Seringkali orang yang melakukan kezaliman berpura-pura berzikir kepada Allah seolah-olah hendak menipu Allah. Padahal orang yang melakukan zikir dengan sesungguhnya pasti akan menghentikan kezaliman, dan mereka merasa enggan atau ngeri melakukan kezaliman. Ya, orang yang berpura-pura berzikir itulah yang telah menipu diri sendiri tanpa sedarinya. Ya, kadang-kadang orang nak mencuri pun apa dia okey dah. Dah siap dengan benda tu. Tapi alpa sikit aja mencuri, betul tak? Ada datang ke masjid, nampak semua bagus-bagus belaka bagi nak semayang, tapi curi kasut, betul tak? Kadang bukan curi kasut, curi beg pun, betul tak? Sama sekali orang perempuan kan, kita pergi mana-mana tak boleh tak ada handbag, betul tak? Sahabat kita sampai 2 handbag dia. Iyalah, kan telekong lagi tak? Sorry lah dah. Beg duit lagi ni pun. Makna kita orang perempuan memang beg itu beg dalam beg lagi pun ada, betul tak? Beg dalam beg hak kecil pos tu mesti ada, betul tak? Tak boleh tak ada, tapi bila semayang itulah menjadi kegemaran pencuri kan? Ya Allah. Di masjid dia surah tulis besar-besar dah. Jaga apa dia panggil? Tak dengan harta ke dia panggil? Ada pun dia kata barang-barang berharga kan? Takut diambil oleh pencuri. Sebabnya kadang-kadang tengah duduk semayang tu dia ambil. Tengah sujud tu dia ambil, betul tak? Allahu Akbar. Padahal dia mari semayang nampak sama oleh elok belaka tengok duduk dalam telekong. Kadang-kadang orang lelaki pakai telekong pun ada, betul tak muslimat semua? Satu masjid saya mengajar hari Ahad ya. Saya sampai tu nampak dia orang tengah bising-bising. Kenapa? Dia bagi tahu ada, dia kata pakai telekong dia tu mencuri. Bila tengok-tengok lelaki rupanya dah nampak dalam CCTV. Mana dia nawai tu dah ada. Iyalah. Dia masuk sebelah perempuan tu. Dia tengok dalam CCTV pakai telekong. Kata tengok sekali imbas tak berhati wajah dia. Dia cukur semua ni tak ada apa, misai dia pun tak ada. Rupanya dia mencuri. Tengok-tengok orang lelaki yang pakai telekong tu. Berpura-pura kan muslimat semua. Allahu Akbar. Kita pun ada juga berpura-pura macam tu, betul tak? Tapi bukanlah berpura-pura mencuri, berpura-pura tidur tak, pura-pura buat kerja, betul tak? Malah tak buat kerja pun, sibuk bukan main sibuk dah. File penuh atas meja, dah kerja tak sangat pun, betul tak? Allahu Akbar. Mudah-mudahan tak ada pada adik-adik kita yang masih bekerja lagi ni. Masa inilah peluang bagi adik-adik untuk nak minta ampun, nak minta maaf kan, sementara kita masih ada di pejabat. Kalau sengaja nak minta maaf sekarang ni dengan orang di pejabat, saya tak pergilah, saya rasa dah. Banyak melakukan salah dan silap, banyak melakukan kezaliman. Okey. Seterusnya dia kata di sini Allah berjanji akan selalu mengganti orang yang berzikir kepadanya dengan melimpahkan rahmat, kurnia dan keampunannya. Akan tetapi bagi orang yang berpura-pura berzikir pada Allah di saat-saat melakukan kezaliman,
Allah akan ingat pula dengan melaknat atau mengutuknya sesuai dengan perbuatan yang tidak diredainya. Allah ingat juga, tapi dalam bentuk melaknat dia. Melaknat atau mengutuk berarti mengusir dan menjauhkan orang tersebut daripada rahmat Allah serta menurunkan azab seksa terhadap penzalim itu. Tegasnya Allah tidak pernah menzalimi manusia, namun mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi maknanya muslimat semua, laknat ni bermakna kita usir, kita menjauhkan, jauh daripada apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam perkataan percakapan janganlah bila bergaduh sebuah laknat. Minta maaf saya rasa bukan bahasa kita lah, tapi ada orang bila bergaduh, Allah laknat engkau, Allah minta ampunlah muslimat semua kan. Jangan sebut. Makna laknat minta Allah jauhi daripada rahmat Allah. Bayang kita ni kalau tak ada rahmat Allah dalam hidup. Saya minta maaf, kadang-kadang ada juga suami bila isteri nampak ingkar kepada perintahnya, mudah sebut kau akan dilaknat. Betul tak? Pernah dengar tak? Ada kan? Sepatutnya tidak adalah perkataan-perkataan sangat. Dia ada hadis, Nabi kata Nabi marah sangat kita menggunakan dalam kehidupan kita untuk nak marah orang dengan perkataan laknat. Laknat ni hanya diberi pada masa bila? Untuk bersumpah laknat, itu je. Masa lain tidak ada muslimat semua. Contohnya menuduh isteri berzina, anak tu bukan anak dia. Tak? Itu je yang dibenarkan bersumpah laknat. Itu pun sebelum dia bersumpah diberi nasihat. Takut kalau nak tarik balik, tariklah dulu. Yang menuduh dan yang kena tuduh. Maknanya dalam Islam maknanya dia kena bagi nasihat. Boleh tak? Tak payah laknat. Tak payah buat. Tapi masing-masing nak menegakkan rasa dia betul, baru bersumpah. Sumpah laknat yang kelima. Yang pertama tak laknat, yang kedua tak, yang ketiga tak, yang keempat tak, yang kelima baru sebut perkataan laknat. Tapi kadang-kadang dengan orang bergaduh suami isteri, mudah aja sebut aku laknat engkau ya Allah. Laknat ni berjauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau tak ada rahmat Allah macam mana? Tak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tak ada maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, teruk hidup kita kan? Teruk sangat. Sebab tu muslimat semua, yalah, ramai juga suami kalau bergaduh dengan isteri, engkau nusyus. Betul tak muslimat semua? Kadang-kadang kita sendiri tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan nusyus yang sebenar. Ada orang lelaki tak boleh terima orang lelaki juga nusyus. Kalau dalam kitab Datuk Mufti Wilayah dulu, orang lelaki juga nusyus. Bila? Kalau dia tak bagi nafkah. Oh, banyak benar lah kalau macam tu. Minta maaf muslimat semua, betul tak? Tak bagi nafkah dalam kehidupan suami isteri. Tak bagi nafkah, makan, minum, tempat tinggal, bapak. Kita banyak belanja. Allahu Akbar. Orang lelaki dikira nusus bila mana dia tak laksanakan tanggungjawab dia dalam rumah tangga. Tanggungjawab yang wajib, iaitu nafkah. Nusus. Tengok dalam kitab. Suami nusus juga. Tapi kita halal lah. Kita maaf tak apa. Muslimat semua dah. Kita maaf tak apa. Tapi nak boleh ke maaf tu ngungkit panjang dulu. Kan? Payah. Tidak mudah muslimat semua kan. Walaupun dah maaf, dia tu saya belanja semua ustazah, dah maaf dah, apa dia sebut lagi? Betul tak? Itulah keadaan muslimat semua. Tapi ramai suami yang mudah. Sebab tu saya pernah ingat ada seorang hakim, dia kata sepanjang saya kerja, saya jadi hakim 10 tahun, saya tidak pernah menghukum seorang isteri nusyus. Sebab bukan nusyus kalau dia keluar rumah tanpa izin, kerana sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Kita mengguna sangat mudah. Saya minta maaf puan-puan. Dan orang lelaki pun saya minta maaf banyak-banyak. Maknanya jangan mudah menggunakan. Sebab contoh saya minta maaf, beberapa minggu lepas saya berjumpa dengan seorang hakim, muslimat semua. Saya banyak bertanya hal-hal berkaitan dengan iddah, puan-puan. Saya kongsi saja kerana muslimat semua, iaitu beberapa iddah yang saya sendiri pun saya ada jawab. Antaranya, kalau suami dia gaib, menghilang diri lama, 4-5 tahun tak balik, tak bercerai, betul tak? Tiba-tiba dengan mati, bila nak beredah kita ni? Ataupun tak payah beredah dah, dia tak balik 5 tahun dah. Kena beredah. Tahu, terus tak beredah 4 bulan 10 hari.
Oh, macam tu. Maknanya bila dia tahu aja dah meninggal 2 tahun dah, baru tahu contoh. Maka start daripada situ dia kena beredah. Hari dia tahu tu, itulah bermulanya edah 4 bulan 10 hari. Padahal 5 tahun dah tak berapa. Padahal lama dah tak bersama kan, tak duduk sekali, tak tengok muka dia pun. Tapi bila start edah mati, setelah dapat maklumat dia dah mati. Bila start hari kita tahu itulah, walaupun orang bercerita start hari itulah dia kira sudah bermula edah mati. 4 bulan 10 hari. Ataupun hari ni dia meninggal kita tahu dah. Kita pun start hari itulah beredah 4 bulan 10 hari, walaupun sudah tak jumpa 5-6 tahun, 10 tahun. Saya tak jawab bila orang tanya muslimat semua. Alhamdulillah saya jumpa. Cuma saya nak ceritanya, bila saya tanya satu masalah, seorang isteri mengadu, dia kata suami dia tak baik dengan anak dia. Anak tiri lah suami tak baik anak, tak apalah. Tapi bila dia nak hantar anak dia masuk universiti, suami larang dia pergi. Macam mana dia hukum dia nak pergi hantar anak dia ni? Betul lah dia kata anak dah besar, tak payah hantar. Naik bas aja bawa barang dah. Bini larang, bini lawan. Jadi suami dia kata kau dilaknat oleh malaikat sampai kau balik. Ataupun sampai aku redha. Perjalanan kau dilaknat. Cuba ya muslimat semua. Dah sampai separuh jalan dah, akan nak balik. Jadi saya ni macam mana masalah? Jadi kebetulan saya jumpa dengan hakim tu, saya tanya dia. Saya minta maaf bang, kalau salah saya tu saya minta maaf lah. Dia kata, kan dalam bab tak pada suami ni bila selagi mana perintah dia tidak bercanggah dengan syarak. Betul tak puan-puan? Salah tak saya cakap ni? Kerana kita ni kena taat kepada dia selagi mana perintah dia tidak bercanggah dengan syarak. Dia dah melanggar perintah suami. Betul, tapi larangan suami itu bercanggah dengan syarak. Ni payah nak diterima sebenarnya puan-puan. Tapi bila dia cakap tu saya dah lama nak bercakap benda macam ni. Saya minta maaf puan-puan. Saya minta maaf. Orang di luar sana pun saya minta maaf. Mana luar yang dengar ni lah. Maknanya dia bagi soalan kat saya, dia kata ada tak ustazah perasan perkataan selagi mana perintah tidak bercanggah dengan syarak, maka dia tak boleh, dia kena ikut. Dia tak boleh ikut kan? Maksudnya perintah yang bercanggah tak apalah, tak ikut pun. Tidak dianggap sebagai nusyuz. Oh, dia nak gantar anak dia tak bercanggah kan? Itulah. Macam kita nak balik rumah mak kita, suami tak bagi. Contoh, betul tak muslimat semua? Sedangkan kita pergi rumah mak tu, kalau dia larang tu bercanggah tak? Kalau kita ni bercanggah lah. Dari segi hukum wajib. Kan? Walaupun tidak wajib taat dah pada masa tu, tapi dia still mak. Mak kita tu syurga kita muslimat semua kan? Puan-puan beruntung ada mak lagi. Ada syurga lagi di dunia puan-puan. Hak yang tak ada puan-puan. Saya bukan sekadar mak, suami pun tak ada puan-puan. Tak ada syurga dah. Tak ada syurga puan-puan. Maksudnya untuk kita nak minta maaf ke, untuk dia doakan kita, betul tak muslimat semua? Anak tidak dikatakan sebagai syurga buat kita muslimat semua. Yang kita ada mak dan suami. Syurga kita muslimat semua. Doa dia tidak ada hijab kan? Muslimat semua. Dia kalau suami larang pergi rumah mak, tak sepatutnya lah. Sebab dia dah putuskan silaturahim. Sedangkan dalam Islam putus silaturahim itu adalah hukumnya haram. Jadi suami tidak boleh menggunakan perkataan nusyuz dengan sewenang-wenangnya. Maksudnya macam tu. Larangan pergi rumah mak dengan larangan dihantar anak tu satu yang berbeza Berbeza, tetapi memutuskan silaturahim dengan anak lah. Betul tak? Memutuskan silaturahim dengan saudara mara kita. Contohnya yang terdekat lah. Kalau jauh tu tak apa, dia panggil kita tak pergi, suami marah, itu lain cerita. Saya minta maaf kalau kepuasan saya ini tidak tepat. Saya minta maaf puan. Tapi dia cakap kat saya, ustazah, selagi larangannya tidak bercanggah, memang kita kena taat. Tapi kalau larangannya bercanggah, yang ni kita tak pernah jelas secara detail. Minta maaf oleh para ustazah kita. Saya minta maaf puan kalau saya berani bercakap perkara macam ni. Sebab dia jawab kat saya macam tu. Tapi saya tak berani nak. Betul tak puan-puan? Sebab perkara ni masih apa saja larangan suami kita ikut. Kita apa maksudnya, kita taat, tak buat. Betul tak? Kita hanya buat contoh apa? Suami larang isteri pakai tudung. Betul lah. Larangan tu bercanggah. Betul tak puan-puan?
Suami larang kita semayang. Tak boleh ikut lah. Tak wajib taat. Tapi yang kita lain-lain yang bercanggah dengan syarak ni, kita jangan kupas secara detail. Betul tak? Saya minta maaf Pak kalau saya salah. Saya minta maaf termasuk yang ada di majlis ilmu pada petang ini, tengah hari ni, dan juga yang berada di sana yang sedang mendengar. Kalau kata apa yang saya cakap ini berani sikit, dia minta maaf Pak. Kalau tidak puan-puan, kadang-kadang rasa tak di hati macam hukuman tu zalim pada kita. Minta maaf puan-puan, betul tak? Sedangkan Allah tidak pernah menzalimi manusia, hamba-hamba dia, baik lelaki maupun perempuan. Tidak ada. Tapi dalam kita menterjemahkan perkara-perkara macam tu. Minta maaf lah muslimat semua deh. Kalau saya perempuan rasa beraninya ustaz pun tak cakap itu. Banyak benda-benda macam ni kan. Sebab tu ada seorang hakim dia kata, saya tidak pernah menghukum seorang isteri nusyuz selama 10 tahun saya menjadi hakim. Bila datang ke mahkamah, suami kata kenapa ya awak kamu gini-gini, dia nusyuz. Hakim kata, saya tidak pernah menghukum seorang isteri nusyuz selama 10 tahun dah. Kamu senang-senang sebut nusyuz. Suami banyak yang nusyuz. Suami banyak yang nusyuz. Minta maaf Bapak. Ada anak murid saya muslimat ustazah. Suami saya kata kat saya masa pergi mahkamah, kenapa kamu nak bercerai? Isteri saya nusyuz. Cuba cerita nusyuz apa? Hakim tu jawab, saya tidak pernah menghukum orang yang datang jumpa saya bicarakan selama 10 tahun sebagai nusyuz. Jadi perkataan nusyuz ni tidak boleh sebut senang-senang. Apatah lagi perkataan laknat muslimat semua. Gitu. Supaya tidak mudah. Sebab laknat ni maknanya kita jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jauh daripada rahmat Allah, apa akan jadi? Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dalam hidup kita jauh sangat benda-benda macam tu. Allah dah tak sayang kita. Orang tak sayang tak apa lagi, tapi Allah tak sayang kita. Mana tempat untuk kita mengadu? Betul tak muslimat semua? Kita hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita susah, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lapar, kita ada Allah. Betul tak? Sebab Allah kata, aku yang beri kamu makan. Semua orang lapar, aku yang beri kamu makan. Maka mintalah dengan aku. Semua orang telanjang, itu ada hadis yang panjang. Semua orang telanjang, aku yang beri kamu pakaian, maka mintalah pakaian dengan aku. Semua orang sesat, aku yang beri kamu hidayah, maka mintalah hidayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang berdosa, maka aku yang mengampunkan kamu, maka minta ampunlah dengan aku. Itu hadis yang sangat panjang, hadis kursi. Okey muslimat semua, setakat itu dulu, masa dah berlalu muslimat semua. Jadi apa pun telah muslimat semua, mudah-mudahan insya-Allah kita tidak menjadi orang yang zalim, sama ada zalim dengan Allah, zalim dengan orang lain, begitu juga zalim untuk diri kita. Zalim dengan orang lain, doa dia tidak ada hijab. Mudah-mudahan muslimat semua terjauh daripada keadaan itu, dan insya-Allah panjang umur bila lagi kita jumpa, kita pergi pada tajuk syukur dan sabar. Cantik sangat tu. Okey puan-puan, minta maaf banyak-banyak kalau ada tersalah, terlebih ke terkurang, saya minta maaf puan-puan. Terambil masa orang ni pun puan-puan. Masa 5 minit orang ni, betul tak puan-puan? Dia kan dia kata terlebih terkurang, betul tak? Dari segi masanya, sukatannya, semua puan-puan. Kita paling-paling lama kita boleh. Ya ke? Alhamdulillah. So okey muslimat semua, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran walaupun hujan dapat juga sampai ke sini. Syukur banyak-banyak muslimat semua. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang kerajaan 245 kan. Betul lah. Tapi banyak kerjaan belakang ni dek. Jadi ada orang berjuang untuk solat. Yalah, kalau perempuan ambil masa balik lambat pun nak sembahyang masa pejabat pula, betul tak? Ramai orang sembahyang masa orang bekerja dah ada kerja lain. Kan? Itu pun Allah banyaknya dosa kita muslimat semua kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, pihak-pihak yang kita terlibat itu juga memaafkan kita. Mudah-mudahan perempuan nak masuk syurga Allah ni. Bila habis tanya rehat, bila tanya kerja tu boleh sembahyang. Banyak tu. Ada pun memang pun. Katalah habis waktu kerja, masuk waktu kerja 2.45. Lepas tu pukul 3 baru pergi sembahyang. Cuba kita marah, memang kena syarah. Betul kan?
Betul muslimat semua. Minta maaf lah ni adik-adik yang masih bekerja ni, tolonglah InsyaAllah. Kita dah tahu benda-benda macam tu. Baca Quran masa bekerja dah. Ya Allah. Banyak tu. Pertama sekali bulan Ramadan kan. Okeylah muslimat semua, minta maaf banyak-banyak. Kita mudah-mudahan kita tak menjadi orang yang zalim muslimat semua ya. Tak zalim kat orang tapi zalim pada diri sendiri. Salah juga. Zalim kat orang lagi salah kan. Jadi mudah-mudahanlah muslimat semua insya-Allah kita tak menjadi orang zalim. Minta ampun ya Allah atas kezaliman-kezaliman yang telah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li azwajina wa zurriyyatina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya.